Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian kitab Al-Madkhal ila dirasati usulil fiqh islami, iaitu dalam pengajian asas pengajian usulul fiqh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada siri yang ke-13 pada hari ini. Tuan-tuan terlepas siri-siri sebelum ini, boleh terus layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa, boleh layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam perbincangan topik yang kita bincangkan pada hari ini dalam satu bab yang besar, iaitu Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah. Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah, di bawahnya ada wajib. Al-ahkam syar'iyyah terbagi kepada dua, iaitu ahkamut taklifi dan juga ahkamul wad'i. Kita masih lagi membincangkan dalam ahkamu at-taklifi, iaitu perkara wajib, perkara haram, perkara sunat. Pada hari ini insya-Allah kita akan sambung perkara yang keempat, iaitu perkara makruh, dan seterusnya perkara yang kelima dipanggil sebagai perkara yang mubah, yang harus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi makruh, bila sebut al-makruhu, lawan dia apa? Al-mahbub, yang disukai. Makruh yang tidak disukai, yang dibenci. Makruh di sisi ulama-ulama usul, di sisi ulama-ulama usul, istilah al-makruh diletakkan apa dia? Ma talaba syari' tarukahu. Apa yang syari' Allah Ta'ala minta untuk kita tinggalkan. Talaban ghayra jazimin, satu tuntutan yang tidak jazam, yang tidak kuat. Tuntutan untuk tinggalkan itu tak kuat. Kalau jazim, itu adalah haram. Tuntutan untuk kita tinggalkan jazim, haram. Ghayru jazim, makruh. Kita dah bincangkan semalam. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya seperti mana larangan dalam hadis Nabi, iaitu solat fil hammam, solat di bilik air. Hammam ini adalah satu tempat mandi air panas, hammam. Tapi istilah kita kata bilik air lah. Hukumnya makruh. Sebab apa? Benda tersebut tidak disukai oleh syariat. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita lihat hukum makruh secara umum. Siapa yang buat, maka tidak dikenakan hukuman, dan diberi pahala kepada orang yang meninggalkan perkara makruh. Tapi dengan syarat lah, diberi pahala kepada orang yang meninggalkan perkara yang makruh, dia kena niat untuk meninggalkan perkara makruh, baru akan dapat pahala. Perkara makruh meninggalkannya lebih aula, lebih afdal ataupun lebih ahsan berbanding kita buat perkara tersebut. Okey. Tuan-tuan, makruh ini adalah mukhalif lil mandub. Dia adalah bertentangan dengan mandub. Mandub adalah perkara yang disunatkan. Makruh lawan dia. Okey. Sebab itu datang dalam satu kaedah disebut apa? Ma dallad dalil ala anna fi'lahu mandub fatarkuhu makruhun. Ma dallad dalil, apa yang ada dalil menunjukkan, apa? Ma dallad dalilu ala, satu dalil yang menunjukkan anna fi'lahu mandubun, perbuatan tersebut hukumnya sunat, maka fatarkuhu makruhun, meninggalkan perkara tersebut hukumnya makruh. Sebab itu kita kata, seperti mana perkara mandub, dia ada beberapa maratib, iaitu tertib. Mandub ada yang sunat apa, muakkad, tidak muakkad, sunat zaidah yang kita bincangkan sebelum ini. Makruh pun begitulah, dia ada juga tertib dia yang tersendiri.
Ada anwa' yang tersendiri. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tariqah al-Hanafiyah, dalam pembahagian mazhab Hanafi ini, dia makruh ini bahagikan kepada tiga. Bukan makruh, disebut al-muharram wal makruh. Perkara yang haram dan makruh di sisi Hanafiyah, dia ada tiga jenis. Okey, seperti kita jumhur, seperti mana di dalam jumhur kita panggil tariqah Syafi'iyah, ada tiga juga dalam perkara yang sunat, iaitu dipanggil muakkadah, ghairu muakkadah, zaidah. Dalam tariqah al-Hanafiyah, dalam pembahagian dalam mazhab Hanafi, untuk haram dan makruh ini mereka bagikan kepada tiga jenis. Kita boleh lihat jenis tersebut, kita lihat di papan putih. Okey, tariqah al-Hanafiyah. Depan tak rimas lagi ni. Kita lihat mengikut tariqah al-Hanafiyah. Tak rimas lagi. Lagi tak rimas kan? Okey, kita lihat tariqah al-Hanafiyah. Perkara yang pertama, dia adalah perkara al-muharram. Apa itu perkara muharram? Apa itu perkara muharram? Iaitu apa yang syari' dia minta untuk kita tinggalkannya. Apa tarakahu, meninggalkannya. Satu kita panggil jaziman. Jaziman. Kemudian bidalilin qat'iyyin, dengan dalil qat'i. Okey, nampak dalil qat'i? Contoh seperti mana? Seperti mana kita sebutkan mencuri, as-sariqah, mencuri, berzina, membunuh. Ini semua, okey, sariqah, mencuri, az-zina, berzina, al-qatl, qatl mana apa? Membunuh. Ini semua dipanggil meninggalkan perkara-perkara ini adalah jazim, mesti dan kuat, mesti dan kuat. Di ini semua adalah bidalil qat'iyyin, semua dalam Quran. Dalil qat'i semua di dalam Al-Quran. Minum arak, haram minum arak, semua dalam Quran. Okey, bila sebut tentang perkara ini dipanggil mengikut tariqah al-Hanafiyah, al-muharram lawan dia apa? Al-fardu. Perkara haram adalah antara larangan syariat yang paling tinggi. Perkara fardu adalah antara suruhan syariat yang paling tinggi. Jadi inilah lawan dia. Okey, lawan dia. Itu mengikut tariqah. Tuan-tuan kena pasti ini bukan jumhur, bukan majoriti di kalangan ulama atau dipanggil tariqah Asy-Syafi'iyah, tetapi inilah tariqah al-Hanafiyah. Tuan-tuan perlu faham. Ini pembahagian yang pertama. Pembahagian yang kedua dipanggil sebagai makruh karahatit tahrim. Okey, makruh. Okey, karahah tahrim. Ini semua term atau istilah-istilah al-mustalahat di dalam usulul fiqh. Okey, tuan-tuan, dia benda yang sama seperti atas. Tarakahu jaziman, sama juga tarakahu jaziman, yang mana ditinggalkan, syariat suruh kita tinggalkan satu perkara yang diberati, yang ditekan, tetapi perbezaannya di mana? Perbezaannya di sini. Kalau perkara yang haram bidalil qat'i, perkara yang makruh karahat tahrim dipanggil bidalilin dhanni. Apa itu dalil dhanni? Dalil dhanni adalah seperti khabar ahad. Khabar ahad.
Khabar ahad ini apa lawan dia? Lawan adalah khabar mutawatir. Okey? Mutawatir. Tuan-tuan, di dalam kebanyakan hadis, lebih kurang 90% semua khabar ahad. Khabar mutawatir dalam 300 lebih je daripada semua hadis. Okey. Jadi setiap dalil daripada hadis yang dipanggil hadis ahad, khabar ahad, itu semua termasuk di dalam kategori dalil zanni. Maka hukumnya tak sampai ke tahap haram, dia masih jatuh di bawah makruh karahat tahrim. Kita panggil makruh yang hampir kepada haram. Makruh yang hampir kepada haram. Contoh, seperti mana tuan-tuan tengok lubusul harir. Lubusul harir ni memakai sutera. Okey? Dalam Quran tak ada sebut memakai sutera kepada orang lelaki-lelaki. Hukumnya haram. Dalam hadis sebut. Quran tak sebut, hadis sebut. Jadi bila Quran tak sebut, hadis sebut, dia tak sampai ke tahap haram, tetapi dia adalah makruh karahat tahrim. Okey? Lagi apa lagi? Memakai emas. Lelaki tak boleh pakai emas, Quran tak sebut. Tetapi hadis sebut, dia jatuh kepada makruh karahat tahrim. Lagi apa lagi? Contohnya khitbah. Khitbah ni makna pertunangan. Okey. Khitbah, seorang perempuan telah dipinang. Datang seorang lelaki meminang di atas pinangan orang lain. Dia pinang seorang perempuan yang mana telah dipinang. Telah dipinang. Apa yang berlaku dalam hadis? Larang. Nabi kata jangan apa? Tiada pertunangan di atas pertunangan saudaranya. Jadi maksudnya hukumnya haram. Dalam tariqah al-Hanafiyah hukumnya makruh karahat tahrim, tak boleh kita kata haram sebab dia adalah khabar ahad bidalilin zanni, sebab Quran tak ada sebut perkara tersebut. Cuma untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahagian yang dibuat mengikut tariqah al-Hanafiyah. Mengikut jumhur ataupun tariqah asy-Syafi'iyah, perkara yang haram dan juga makruh karahat tahrim benda yang sama. Perkara yang sama. Apa hukum makai sutera bagi orang lelaki? Hukumnya haram. Apakah hukum bertunang di atas tunangan orang lain? Hukumnya haram. Tidak ada istilah makruh karahat tahrim, melainkan ada 1-2 bab yang mazhab Syafi'i letakkan. Tetapi kebanyakan semuanya tidak ada istilah makruh karahat tahrim dalam tariqah Syafi'iyah. Dia termasuk dalam al-muharram, perkara yang diharamkan. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis yang nombor 2 ini, kita panggil jenis yang nombor 2 ini, dia aqrab ilal haram. Aqrab ilal haram. Dia tak sampai lagi ke tahap haram, tetapi dia aqrab, dah dekat sangat dengan haram. Jadi lawan kepada makruh ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, lawan kepada makruh adalah wajib. Sebab dia berlawanan. Tuntutan yang paling tinggi fardu, bawah fardu adalah wajib. Tuntutan yang paling tinggi untuk ditinggalkan adalah haram. Dia adalah haram. Bawah sikit dipanggil makruh karahat tahrim. Okey? Cuma ini tuan-tuan perlu ingat, jangan keliru, ini adalah tariqah al-Hanafiyah mengikut pembahagian cara Hanafiyah, iaitu majoriti di kalangan ulama mazhab Hanafi yang memonopoli cara ini. Okey, sebenar mengikut jumhur perkara yang sama. Tuan-tuan jangan keliru benda tu. Okey, sekarang ini kita lihat pembahagian yang ketiga. Apa pembahagian yang ketiga? Al-makruh karahat tanzih. Okey. Pembahagian yang ketiga dipanggil apa? Al-makruh karahah tanzih. Okey. Tuan-tuan nampak al-makruh karahat tanzih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
makruh karahat tanzih ini adalah antara masalah yang paling banyak dalam syariat. Antara paling banyak dalam syariat makruh karahat tanzih. Terlampau banyak contoh dia. Contohnya seperti mana makan daging, makan apa? Kuda, daging kuda. Ketika mana kita perlukan kuda untuk berperang zaman dulu, nak pergi perang tak ada dah melainkan kuda. Tapi kuda ni mereka nak makan. Makan kuda hukumnya makruh kerana mereka perlu berhajat kepada kuda untuk berperang. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berwuduk dengan lebihan daripada burung. Burung helang, contoh burung helang minum air, satu air. Burung helang satu bekas dia minum. Burung helang minum banyak mana sangat? Dia minum, dia terbang. Air tersebut kita ambil wuduk, hukumnya makruh. Dipanggil makruh apa tu? Makruh karahat tanzih. Makruh apa? Karahat tanzih. Kemudian contoh yang lain, kita pergi ke masjid. Masuk masjid sunat kaki kanan, kita masuk kaki kiri. Hukumnya makruh, tapi bukan makruh yang haram ni, tidak, makruh karahat tanzih. Okey, makruh apa? Karahat tanzih, makruh yang ringan lah, kita panggil makruh yang ringan. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makruh karahat tanzih dia adalah apa? Aqrab. Aqrab ni apa? Dekat sangat ilal hal. Ilal hil dekat sangat dengan perkara yang halal. Manakala perkara makruh karahat tanzih, dia aqrab juga, dekat, tapi dekat dengan apa? Dengan perkara yang haram. Aqrab ilal haram. Tuan-tuan nampak perbezaan dia? Makna makruh yang dekat dengan perkara yang halal ni makruh yang ringan lah, kita panggil makruh yang ringan. Okey, ini tuan-tuan perlu tahu, ini adalah tariqah al-Hanafiyah. Sekarang saya nak hurai ringkas untuk tariqah jumhur ataupun tariqah Syafi'iyah. Kita guna dakwat lain supaya lebih nampak gambaran mudah. Apa dia? Kita lihat tuan-tuan, tariqah al-jumhur, perkara yang haram dan juga perkara yang makruh karahat tanzih adalah perkara yang sama, tak ada beza. Tariqah Syafi'iyah ataupun jumhur, majoriti di kalangan ulama, fardu dan juga wajib adalah perkara yang sama mengikut majoriti di kalangan ulama. Makruh karahat tanzih, jumhur istilahkan term ini adalah dipanggil sebagai karahah ataupun dipanggil sebagai apa? Makruh. Makruh. Ini term yang digunakan oleh jumhur. Jadi bila sebut karahah makruh, lawan dia apa? Lawan dia adalah perkara yang mandub. Ini adalah jumhur, majoriti di kalangan ulama. Jadi boleh kita ringkaskan kesimpulannya, majoriti di kalangan ulama mereka adanya kita panggil apa? Perkara yang haram dan juga perkara yang makruh, dan tidak ada makruh karahat tahrim. Okey? Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pengetahuan tuan-tuan, ada lagi satu lagi pembahagian. Sebahagian ulama usul mereka datangkan satu pembahagian yang baru antara makruh dan juga mubah. Datangkan satu pembahagian baru. Apa dia? Tuan-tuan lihat Ada satu pembahagian baru, iaitu dipanggil perkara yang mubah. Mubah ni harus di sini makruh. Makruh. Di tengah-tengah ni adalah dipanggil khilaful aula. Khilaful aula ataupun khilaful afdal. Bertentangan dengan perkara aula, perkara yang afdal. Tuan-tuan nampak sebahagian ulama usul. Okey, sebahagian ulama usul, sebahagian di kalangan ulama usul, mereka telah meletakkan di tengah-tengah di antara makruh dan juga mubah, dipanggil apa? Dipanggil khilaful aula. Sepatutnya mubah di atas ni.
makruh di bawah, mubah dan juga makruh. Okey. Di sisi sebahagian ulama usul, mereka kata apa? Mereka kata khilaful aula ma talaba syari' tarakahu talaban ghairu jazim binahyin ghairi sarih. Iaitu sama, dia punya definisi dia. Ma talaba syari'. Ma talaba syari'. Okey? Apa yang Allah nak, okey? Tarakahu ghairu jazim. Sama term dia, dari sudut definisi dia sama seperti mana istilah definisi yang digunakan oleh makruh, sama. Cuma ada penambahan untuk khilaful aula ini, ada penambahan di mana? Penambahan dia di hujung, iaitu dipanggil sebagai ghairu jazimin binahyin, dengan satu larangan ghairi sarih, yang tidak jelas. Sarih, yang tak jelas. Binahyin ghairi sarih, dengan satu larangan yang tidak jelas. Kerana mentatbikkan bagi kaedah yang ada di sisi mereka, iaitu al-amru bil fi'li yufidun nahyu an tarkihi. Al-amru bil fi'li, okey, ada satu kaedah lagi disebut mentatbikkan kaedah ini. Al-amru apa? Bil fi'li, okey, bil fi'li yufidu yufidu apa? An-nahyu an tarkihi. An-nahya an tarkihi. Tuan-tuan nampak jelas Okey, bila sebut tentang khilaful aula, ini sebahagian ulama usul, sebahagian di kalangan ulama usul, mereka bahagikan satu lagi dipanggil khilaful aula, khilaful afdal, iaitu ma talaba syari'u tarakahu ghairu jazimin binahyin, dengan satu larangan. Ini penambahan. Kalau sini sampai sini makruh, definisi makruh, tambah binahyin ghairi sarih, dengan satu larangan yang tidak jelas. Larangan, tapi larangan yang tak apa nak jelas, itu dipanggil khilaful aula, kerana mentatbikkan, kerana merealisasikan kaedah ini. Al-amru bil fi'li yufidu an-nahya an tarkihi. Bila mana suruh satu perbuatan memberi faedah, lawan memberi faedah apa? Meninggal, larangan daripada meninggalkannya. Jadi bila mana syari' Allah Ta'ala suruh buat satu benda, maknanya di dalam suruhan tersebut mengandungi makna larangan daripada meninggalkan perkara tersebut. Okey. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Falau talaba syari'a fi'ala syai'in talaban ghairu jazim, binafsin sarih, fatarku khilaful aula. Idza kana an-nahyu 'anil fi'li, apabila larangan daripada perbuatan tersebut ghairu jazim wa ghairu sarih li'adami wujudin nas as-sarih fi karahatihi. Okey. Tuan-tuan, bila kita lihat apa? Satu tuntutan daripada Allah. Satu tuntutan. Ini ma talabu syari' tarkahu. Kalau kita kata ma talabu syari', apa dia? Fi'lahu ghairu jazim. Kemudian apa? Bi sarih, dengan cara yang jelas. Dengan cara yang jelas. Bi apa? Bi sarih. Dengan cara bi nassin sarih. Nassin sarih. Bi sarih itu makna bi nassin sarih. Satu lagi untuk kita kenal apa itu definisi untuk khilaful aula. Cara sebaliknya, ma talabu syari' tadi tarkahu, meninggalkan, ni membuatnya, fi'alahu ghairu jazim binassin sarih, dengan nas
yang jelas daripada Quran tapi ghairu jazim, dengan nas yang jelas, maka meninggalkan perkara ini juga hukumnya khilaful aula. Okey. Okey, imsahu. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh untuk khilaful aula ni macam mana contoh dia? Contoh dia dalam Al-Quranul Karim, kita lihat berbuka puasa bagi orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir yang tak ada rasa apa-apa pun, tak rasa letih, tak rasa penat apa pun sebab puasa. Tapi atas nama title musafir tu dia buka puasa, tapi dia tak ada apa-apa masyaqqah, kesusahan. Itulah bila buka puasa hukumnya khilaful aula kerana tidak ada apa-apa kesusahan yang ditanggung. Quran menyatakan wa antasumu khairul lakum. Quran sebut jelas. Dalam surah Al-Baqarah, ayat ke berapa tu? Ayat 184. Mula-mula Allah Taala sebut faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa di kalangan kamu sakit ataupun bermusafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, ganti dengan hari yang lain, qada balik puasa dia. Wa antasumu khairul lakum. Lepas tu tu tuan-tuan baca faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nampak? Wa antasumu khairul lakum, kamu berpuasa itu jauh lebih baik bagi kamu. Nampak tak? Quran suruh tu, Quran suruh berpuasa, puasa lebih baik, Quran kata. Jadi meninggalkan perkara tersebut adalah khilaful aula. Okey, nampak syariat Allah Ta'ala tuntut untuk kita buat puasa tu. Tapi puasa yang ghairu jazim, yang tak kuat. Asal puasa wajib atas nama musafir, Quran kata boleh buka. Jadi ghairu jazim, yang tak kuat. Tuntutan untuk puasa tu tak kuat. Nak buka pun boleh atas nama musafir. Tapi dengan nas yang soreh, nas yang jelas, wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik walaupun kamu bermusafir, maka di sini menjelaskan kepada kita apa dia? Meninggalkan puasa itu adalah khilaful aula ataupun khilaful afdal. Jelas bila mana tentang larangan yang tidak ada nas yang jelas menunjukkan itu larangan, maka bila kita buat hukumnya makruh, tetapi bila kita buat hukumnya apa? Khilaful afdal, khilaful aula, bertentangan dengan perkara yang afdal ataupun aula. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, di sisi jumhur al-usuliyin, majoriti di kalangan ulama-ulama usul, mereka kata makruh khilaful aula adalah perkara yang sama, tidak ada pembahagian yang baru, semua benda yang sama. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus lihat cara untuk kita kenal hukum ini adalah hukum makruh. Bagaimana? Ada beberapa cara. Perkara yang pertama tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, iaitu dengan nas, dengan perkataan karahah, dengan perkataan karahah, seperti mana sabdaan Nabi SAW, innallaha kariha lakum thalathan qila wa qala, wa idha'atal mal, wa kasratas su'al. Sesungguhnya Allah Ta'ala kariha, innallah kariha lakum, Allah Ta'ala tak suka. Tak suka tu makruh. Kariha, kariha yakrahu karahatan, tak suka, makruh. Jadi hukumnya
Allah Ta'ala tak suka 3 benda. Tak suka tu makna makruh. Apa dia? Qila wa qala. Dikatakan seperti ni, dikata banyak sangat. Siapa yang kata pun tak tahu. Kemudian idha'atul mal, mensia-siakan harta, dan juga kasratas soal, terlampau banyak sangat soalan tu terlampau banyak. Sabdaan Nabi SAW, innallaha kariha lakum salas, sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka 3 perkara. Tadi riwayat Imam Muslim, yang satu lagi ni riwayat yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab hadis dia lah. Okey, Allah Ta'ala tak suka 3 perkara. Al-laghwu fil Quran, iaitu lagha pada Quran. Apa itu lagha pada Quran? Buat perkara-perkara yang lagha di depan Quran. Quran terbuka tapi duk sembang benda lagha. Yang kedua, Allah Ta'ala tak suka makruh, iaitu rafa'is saut fi du'a, tinggi-tinggikan suara, menjerit-jerit berdoa. Itu pun makruh hukumnya. Dan yang ketiga, at-takhassur fi solah, iaitu takhassur ni makna apa? Mencekak pinggang, meletakkan tangan di pinggang, di tengah-tengah pinggang, letak macam ni semayang. Makruh. Sebab apa? Orang Yahudi mereka banyak buat macam tu. Jadi Quran larang kerana menyamai sama dengan perbuatan orang-orang Yahudi. Okey tuan-tuan, cara yang kedua kita nak mengenali perkara makruh, iaitu an-nusus, nas yang datang dengan sirah nahi. Dengan sirah nahi, iaitu dengan format larangan, datang dalam nas. Tapi ada qarinah dia selepas itu yang menunjukkan perkara ni bukan haram. Contoh tuan-tuan lihat dalam suratul Maidah ayat ke berapa? 101 101. Okey. Tuan-tuan lihat juzuk yang ke-7 Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang beriman, jangan kamu tanya. Jangan tu larangan tu, makna haram, tak boleh tanya. Jangan kamu tanya beberapa perkara, sekira dizahirkan kepada kamu maka akan buruk, akan padahlah kamu. Makna bila tanya, tak payah tanya lagi bagus. Bila tanya lagi berat lagi hukuman dia. Hukum yang Allah Ta'ala turun lagi berat. Macam Bani Israel lah. Bila Allah Ta'ala kata sembelih lembu, dia tanya lembu jenis macam mana, warna apa, macam-macam dia tanya. Jadi lagi berat. Okey, jadi jangan banyak tanya. La tu jangan, tapi jangan tersebut jangan tersebut bukan menunjukkan perkara itu perkara haram, kerana ada qarinah di sana dalam ayat yang lain, suratul Nahli ayat 43, dalam suratul Anbiya pun ada ayat yang sama, iaitu fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah orang yang ahli, orang yang layak. Ahli zikir ni orang yang layak untuk ditanya. Apa yang layak ni? Orang yang layak. Kalau kamu tak tahu nak buat roti, tanya orang yang mahir dalam bidang roti. Kalau kamu tak tahu memasak, tanya master chef. Kalau kamu tak tahu dalam bidang agama, tanya mufti, ustaz. Kalau kamu tak tahu cara pertanian, tanya orang yang berada di bidang pertanian. Itu ahlaz zikri. Kamu tanyalah orang yang di bidangnya sekiranya kamu tidak mengetahui. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah selesai perbincangan kita pada hari ini. Pada hari ini mengenai dengan apa tu? Dengan perkara yang makruh. Kita masuk dalam pembahagian yang terakhir, yang kelima, iaitu pembahagian ini dipanggil sebagai mubah. Dalam apa? Dalam ahkam syar'iyah, di bawah hukum ahkam taklifi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang mubah, sebelum kita masuk lebih lanjut, definisi itu perkara yang paling penting untuk kita tahu, iaitu mubah ini maknanya ahalla, menghalalkan.
harus. Cuma bila sebut mubah, mim ba alif ha, mubah, di sisi ulama usul, dia adalah ma khayyara asy-syari'u, apa yang syarik Allah Ta'ala beri pilihan pada perkara tersebut, bainal fi'li wa tarki, sama ada nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Wa huwa mimma la yamdahu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mimma la yumdahu, sesuatu yang tidak dipuji bila buat, tidak juga dihukum bila meninggalkannya. Itu perkara harus. Apa maksud perkara harus? Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Quran tak cela orang yang tak buat, Quran tak puji pun bagi orang yang buat. Okey. Contoh untuk perkara yang harus ini, iaitu ma azanallahu fi fi'alihi wa tarkihi, apa yang Allah Ta'ala berizin untuk buat ataupun tak nak buat. Contoh, makan, minum, mandi. Mandi untuk sejuk, mandi wajib memang kena lah. Ni mandi biasa. Sebab tu ada orang mandi seminggu sekali tu, sebab mandi tu harus. Okey. Irtisal litabarrud, mandi untuk sejuk. Jadi semua itu adalah hukumnya harus. Okey. Okey, kita lihat dalam perkara yang harus ini tak perlu kepada niat. Mandi, makan, minum tak perlu kepada niat, sebab dia perkara yang harus. Tetapi jika seseorang dia niat perkara yang harus, niat apa? Khairan, niat perkara, niat untuk kebaikan, ataupun niat untuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, maka bagi dia ada pahala. Contoh, dia makan ni harus, tak makan pun tak dosa. Tapi dia makan, aku niat dengan makanan aku ini, aku dapat untuk berjaga malam, kekuatan untuk berjaga malam, dapat pahala. Dengan makan ini aku dapat lagi untuk beribadat lebih kuat, dapat pahala. Makan tu dapat pahala. Dengan makan dan minum ini aku dapat untuk belajar lebih bersungguh-sungguh lagi, dapat pahala. Makan tu dapat pahala. Tapi kalau makan sebab apa? Sebab lapar makan tak dapat pahala. Sebab apa? Minum dahaga minum tak dapat pahala. Bila mandi pun sama. Sebab apa mandi? Nak bagi diri ni bersih seperti mana Islam nak. Maka manusia pun akan suka dengan kita sebab kita bersih, suci, maka itu akan dapat pahala. Sebab apa mandi? Sebab kotor mandi tak dapat pahala. Sebab nak menyukakan orang lain, itu dapat pahala. Orang lain suka dengan kebersihan kita, dapat pahala. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang term, istilah yang digunakan oleh ulama-ulama mengenai nama mubah, harus ni, dia tak semestinya kata mubah. Ada sebahagian ulama kata al-halal, halal. Ada kata jaiz. Semua tu harus. Jaiz, halal, mubah. Okey. Ada yang sebut ma la darara ala fa'ilihi, apa sesuatu perbuatan yang tidak memudaratkan kepada si pembuatnya. Maka itu semua harus. Sehingga dipanggil damul murtad, darah orang murtad pun harus. Okey, darah orang murtad pun harus. Sebab apa? Tak berdosa bunuh. Tapi bukan kita bunuh, hakim yang bunuh. Okey. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak kenal turuq ma'rifatul mubah, cara kita nak kenal perkara tersebut harus. Perkara yang pertama dengan nas, teks yang menunjukkan al-hal, hil, perkara tersebut halal. Contohnya dalam Quran sebut dalam surah Al-Maidah ayat ke-5, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Nampak tak digunakan apa? Al-yawma uhilla, pada hari ini dihalalkan. Mana dihalalkan apa? Harus, mubah. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan ahlul kitab harus bagi kamu.
Apa harus? Maknanya boleh nak makan. Orang Yahudi dia masak untuk kita, kita boleh makan. Tapi dia tak masuk Islam tapi dia berpegang dengan kitab asal dia. Itu ahlul kitab. Halal. Halal ni harus. Nak makan ni tak makan pun tak apa. Perkara yang kedua, nas, yang ditakbirkan, ditulis apa? Nafyul ism. Nafyul ismi, penafian dosa, menafikan dosa, ataupun menafikan al-junah. Junah dosa, sama juga. Ataupun al-nafi al-haraj, sama. Junah, haraj kepada si pembuat je, maka hukumnya adalah harus. Contoh, tuan-tuan lihat dalam suratul Baqarah ayat 173, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Nampak? Fala isma, tidak berdosa. Bila tak berdosa maksud apa? Harus. Bila tak berdosa maksudnya adalah harus. Okey? Kemudian maksudnya apa? Dihalalkan bagi orang terpaksa dalam situasi darurat apa yang haram ke atasnya. Tak berdosa maksudnya harus, boleh untuk dia makan benda yang haram. Tapi ma yuqaddaru biqadariha lah. Sesuatu yang dikadarkan dengan kadarnya, sekadar untuk hidup, bukan sampai kenyang. Kemudian kita lihat suratul Baqarah ayat 235, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitabatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Tak berdosa kepada kamu kalau kamu nak sindir daripada bertunang dengan orang perempuan, guna ayat sindiran, ataupun sembunyikan dalam hati kamu nak janda ni, kamu nak janda tapi malu nak cakap, sembunyi dalam hati je, harus, tak berdosa. Ataupun kamu gunalah ayat-ayat sindiran, kata kamu ni cantik, ataupun kamu ni orang baik, insya-Allah jodoh tidak lama lagi, mana adalah orang nak. Jadi gunakan perkataan ta'arid ataupun perkataan kinayah, maka tak berdosa, maknanya hukumnya harus. Ini untuk apa ni? Maksud tak berdosa kepada orang yang nak berkahwin dengan perempuan dalam iddah. Tapi dengan syarat dia menggunakan, jangan guna lafaz sarih, guna lafaz kinayah. Sebab perempuan yang dalam iddah, tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, dia masih milik suami dia. Perempuan dalam iddah ataupun iddah kematian suami lah 4 bulan 10 hari, kita tak boleh nak kata aku nak kahwin kamu, tak boleh, haram, tak boleh. Kita kena menggunakan ayat-ayat sindiran ataupun kinayah, lafaz tak jelas, mana ada kebarangkalian banyak. Orang ni sebab apa cakap begini ni, dia suka aku ke ataupun ada makna lain, kita tak tahu. Jadi itu dibenarkan. Kemudian tuan-tuan tuan-tuan lihat lagi dalam suratul Nur ayat 61, ayat dia panjang ni. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا
فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Okey tuan-tuan, tuan-tuan lihat, laisa 'alal a'ma haraj. Tidak ada tak berdosa kepada orang yang buta dan juga orang yang tempang dan orang yang sakit. Wala 'ala anfusikum, tak berdosa juga kepada diri kamu. Untuk kamu makan, rumah kamu ke, rumah mak kamu ke, ayah kamu ke, adik-beradik kamu ke, makcik kamu ke, pakcik kamu ke, sebelah ayah sebelah mak ke, itu tidak menjadi masalah. Maknanya tak berdosa. Laisa 'alal a'ma haraj. Okey, kemudian dia akhir ayat tu sebut sekali lagi, laisa 'alaikum junahun, tidak berdosa kepada kamu. Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Kamu nak makan secara berjemaah ke ataupun secara bersendirian pun tak dosa, tak jadi masalah. Okey. Kemudian tuan-tuan, kita lihat yang ketiga, cara kita nak kenal. Cara yang ketiga ni, kita nak kenal dia macam mana ya? Dia adalah nas yang datang dengan fi'il amar berserta qarinah yang menunjukkan ia adalah harus. Dia fi'il amar tapi ada qarinah menunjukkan harus. Wa idza halaltum fastadu, apabila kamu telah halal, kamu telah bertahallul, sama ada umrah ataupun haji, fastadu, boleh memburu. Adakah kita wajib memburu? Tidak wajib. Dia fi'il amar tapi tak wajib. Nak bagi tahu nak buru bolehlah, dah harus. Maksudnya apabila kamu telah selesai daripada ihram kamu, maka halal bagi kamu untuk memburu. Maksudnya Allah Ta'ala dah mengharuskan bagi kamu apa yang sebelum ini jadi haram, sebab kamu berihram sebelum ni haram. Sama juga dalam suratul Jumu'ah, tuan-tuan lihat, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila dah selesai sembahyang jemaat, maka bertebaranlah di permukaan bumi cari rezeki. Adakah bertebaran ini hukumnya wajib? Tak. Cari rezeki. Jelah, lepas sembahyang kamu nak buat apa, buatlah. Hukumnya harus. Sebab itu datang satu kaedah, al-amru ba'da nahyi yufidu rafa'al man'i. Al-amru, perintah, ba'da nahyi, selepas larangan. Al-amru ba'da nahyi, satu perintah, satu suruhan selepas larangan, maka yufidu rafa'al man'i, memberi petunjuk, iaitu telah terangkatnya larangan tersebut. Mana bila terangkat, maknanya apa? Hukumnya harus. Okey, tuan-tuan nampak Kemudian tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, tiada nas ke atas pengharamannya bila tak ada nas. Bila tidak ada nas ke atas pengharaman perkara tersebut, tak ada teks daripada Quran ataupun hadis. Syariat diam je, sakata syari'. Allah Ta'ala, Nabi tak sebut perkara tu. Fala yatlubuhu wala yatlub tarukahu. Dan juga syari', Allah Ta'ala tidak menyuruh dan juga tidak suruh buat dan juga tidak suruh tinggal. Maka pada ketika itu tabqa ala hukmil asli, maka dia kekal di atas hukum yang asal. Apa asal? Hukum asal apa dia? Iaitu al-aslu fil asya' al-ibahah. Al-aslu fil asya' al-ibahah, itu hukum asal. Asal pada setiap sesuatu hukumnya harus. Inilah apa yang ulama-ulama usul telah sebut dengan hukumnya apa? Istishab, yang mana kita dah bincang dulu manhaj al-Zahiri, Daud al-Zahiri. Dia menggunakan Quran, hadis, ijma' sahabat dan juga istishab. Sebab itu hukum asal. Yang lain dia tak guna pakai. Qiyas semua ditolak. Okey, ada pun nas daripada syari', daripada Allah Ta'ala menunjukkan harus membuat ataupun harus meninggalkannya,
maka disebut juga sebagai al-halal ataupun ibahah. Okey, dengan izin daripada syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek kata, nombor 4 ini, macam mana kita nak kenal perkara itu perkara yang mubah, harus. Quran tak sebut, hadis tak sebut. Bila tak sebut, kembali kepada hukum asal, al-aslu fil asya' al-ibahah, hukumnya harus. Tuan-tuan, harus diingat dalam situasi perkara yang kita bincangkan ini, perkara mubah qad yakunu wajiban, kadang-kadang boleh bertukar menjadi wajib, min haitsul asal, di mana asalnya akan menjadi wajib, walaupun dia mubah harus. Sebab untuk menjaga asalnya, al-aslu. Contoh, bila makan, hukumnya adalah harus. Tapi tuan-tuan, harus bagi manusia makan apa-apa jenis makanan, tak kira nak makan apa, ikan ke, sotong ke, ayam ke, apa ke, yang penting benda tu halal, dia boleh makan. Nak makan roti, buah, sayur dan sebagainya. Maka harus juga bagi insan untuk dia tak nak makan. Okey, tetapi tuan-tuan perlu ingat, aslul akli, asal makan itu adalah hukumnya wajib. Aslul akli. Sebab tu saya bagi tahu tadi, tuan-tuan, al-mubah qad yakunu wajiban min haitsul asli, iaitu perkara mubah kadang-kadang dia jadi wajib dari sudut asalnya. Jadi wajib. Sebab apa? Makan itu sendiri sebenarnya wajib. Nak makan apa, makanlah, tapi makan itu wajib. Kerana meninggalkan makan, tak makan langsung, akan bawa kepada kebinasaan dan juga membunuh diri, maka hukumnya haram. Samalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat ayat yang kita bincangkan tadi, apa dia? Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Nampak? Wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih. Orang yang terpaksa, dah tak ada makanan dah ni, tapi jangan dah melampau-lampau makan. Makan benda yang haram, daging babi ke, darah ke, bangkai ke, boleh makan, tapi sekadarnya, untuk melangsungkan kehidupan, untuk boleh teruskan dia hidup, jangan mati. Fala isma alaih makna hukumnya harus. Tuan-tuan kena faham, fala isma alaih, tidak berdosa ke atasnya, boleh makan, hukumnya harus. Tapi ayat ini menyatakan harus untuk benda yang haram makan. Sebenarnya bukan sekadar harus, bahkan hukumnya wajib. Kalau dia tak makan, boleh bawa kepada kematian. Sebab memelihara diri daripada kematian itu satu perkara yang wajib, dituntut dan wajib. Okey? Jadi tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah tak ada makanan, takut mati terus makan babi. Tak, ada pucuk ubi, ada daun-daun, boleh makan. Bukanlah maknanya terus hala ke babi ataupun anjing. Okey? Alhamdulillah tuan-tuan, cukup sekadar ini dulu. Sebagai, kita ada baki dua lagi, iaitu al-azimah wa rukhsah. Untuk al-ahkam at-taklifi, ada al-azimah, ada rukhsah. Kemudian kita tutup tirai pengajian dalam al-ahkam at-taklifi daripada cabangan al-ahkam syar'iyah. Kemudian baru kita akan masuk topik yang baru, iaitu dipanggil sebagai al-ahkamul wada'iyah, al-hukumul wada'i ataupun al-ahkam al-wada'iyah. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, cukup sekadar ini pengajian usulul fiqh kita. Jangan lupa tuan-tuan puan-puan, tekan butang share, sama-sama memanjangkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini, supaya mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa tuan-tuan, terlepas siaran kita pada hari ini dan siaran-siaran yang lalu, episod yang telah lalu, terus lajari page Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa, lajari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist yang admin telah sediakan untuk tuan-tuan, untuk mudahkan tuan-tuan dan juga puan-puan untuk lihat kembali siaran-siaran pengajian kita yang sebelum ini. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.